Pertama sekali, saya mengikuti perbahasan semalam apabila YB Salahuddin mengemukakan soalan dan dijawab oleh Yang Berhormat Dr. Datuk Ahmad Maslan. Pertama sekali, bersandarkan kepada jawapan beliau, suka saya nak menyebut pada petang yang mulia ini, Datuk Ahmad Maslan telah berbohong di Parlimen. Pertama saya nak sebut, dia telah berbohong di Parlimen bila dia mengatakan kepentingan peneroka tidak terjejas dengan penyenarai Felda Global Venture. Bukti yang saya nak kemukakan pada petang ini di tangan saya. Saya ada bawa bukti. Ini adalah merupakan isi kandungan kepada perbincangan dalam lembaga pengarah Felda. Saya bawa di sini. Yang saya akan beri kepada setiap seorang rakan-rakan pemberita, di mana di dalamnya secara jelas dikemukakan struktur dan skim penyenaraian Felda Global Venture, dan kita tampilkan sekali dengan hujah-hujah kita berdasarkan kepada semua dia punya terma-terma dia untuk memudahkan rakan-rakan pemberita bagaimana proses pengambil alihan harta KPF yang akan dibuat melalui penyenaraian ini. Sebab itu saya katakan dia telah berbohong apabila dia mengatakan bahawa selepas EGM KPF tidak boleh dilakukan pada 22 Februari, dia kata dia tak usik KPF. Dia kata dia akan kemukakan satu pelan lain dengan apa yang dinamakan SPV, syarikat tujuan khas, yang kononnya tidak mengambil apa-apa harta dan kepentingan peneroka. Tetapi lebih buruk untuk saya nyatakan pada petang ini, melalui kaedah terbaru penyenaraian, pelan penyenaraian mereka, Felda ni nanti maknanya harta KPF akan dikuasai melalui Felda, dan Felda akan bertindak untuk melepaskan semua kepentingan ini kepada Felda Global Venture. Itu isu yang paling penting. Melalui proses di mana semua harta-harta melalui anak syarikat di bawah Felda Holding, Felda Holding yang dimiliki di bawah Felda, maka harta ini akan dipindahkan kepada Felda Global Venture tanpa mengambil kira langsung kepentingan pemegang-pemegang saham. Yang sepatutnya pemegang-pemegang saham dalam KPF ini dilibatkan mengikut proses biasa. Sebab mereka ada undang-undang kecil, ada EGM. Sekarang ni dia bulldoze. Bila dia nampak dia tak boleh pergi melalui EGM, maka dia akan bulldoze melalui kaedah-kaedah yang saya anggap satu kaedah pintu belakang, yang sangat mengerikan dan menakutkan, yang kita tampilkan di sini. Saya akan minta Dr. Rosli untuk menghuraikan bagaimana proses ini boleh berlaku. Tetapi saya ingin mencabar pada hari ini, saya ingin mengulangi kesediaan saya yang saya sebut. Sebab saya mengikuti perbahasan, Datuk Ahmad Maslan menyebut nama saya dalam perbahasan itu. Dia kata yang buat kacau penyenaraian Felda Global Venture ni adalah orang yang bernama Mazlan Aliman. Sebab itu saya mengulangi kesediaan saya. Saya minta dia jangan jadi manusia hipokrit yang pandai bercakap di luar gelanggang. Dia bercakap dengan orang lain, dengan warga Felda. Saya telah beberapa kali ajak dia debate tentang isu-isu Felda. Bahkan dia kata dia tak nak debate. Dia minta supaya diadakan satu dialog. Saya bersetuju dengan dialog. 2 kali saya menghantar surat kepada beliau untuk berdialog. Sampai hari ini dia tidak memberi apa-apa kesediaan untuk berdialog. Dan nampaknya dia pengecut. Dia hanya berani bercakap di luar gelanggang. Dan sebab itu pada hari ini saya tampilkan 2 orang pakar ekonomi. Kami dah buat pre-council berkali-kali. Pertama, kalau dia kata tidak terlibat tanah-tanah peneroka, barang diingat urus niaga di Felda ini tak akan berlaku tanpa tanah peneroka. Sebab melalui 508,000 hektar tanah peneroka inilah yang menjana pendapatan kepada 112,635 orang. Dan hasil daripada komoditi ini dijual kepada kilang kelapa sawit Felda.
Dan kilang kelapa sawit Felda namanya Palm Industry inilah salah satu anak syarikat yang disenarai di bawah Felda Global Venture. Bagaimana dia boleh kata tak terlibat sama sekali, sedangkan operasi kilang itu secara langsung dia berurus niaga dengan penoka. Sebab penoka ini dia diikat dengan perjanjian. Dia tak boleh jual hasilnya di kilang swasta. Itu perjanjian yang ada. Dia mesti jual dia kilang kelapa sawit yang ditetapkan. So kalaulah segala manipulate ini dibuat, pasang surut harga pasaran. Sebab barang diingat, Lembaga Minyak Sawit Malaysia dia tidak boleh menentukan harga pasaran. Kita dah buat perjumpaan dengan MPOB. MPOB telah mengesahkan kami tidak boleh tentukan harga pasaran. Kami hanya boleh guide, tetapi terpulang kepada kilang-kilang kelapa sawit untuk menentukan harga sebenar. Artinya manipulate ni boleh dilakukan pada bila-bila masa saja. Dan ini berlaku di dalam pengalaman kita, kilang-kilang kelapa sawit Felda sama ada berada di paras stabil ataupun tidak. Jadi ini secara langsung, secara directnya kepentingan penoka akan terlibat. Dan keduanya, macam mana boleh timbul durian runtuh? Saya nak sebut kepada rakan-rakan pemberita. Kalau dia nak bagi durian runtuh, pertama sekali kita ingin tanya kepada Datuk Ahmad Maslan, berapa jumlah durian runtuh yang dia nak bagi? Berapa? Kita cabar dia sebut. Berapa? Dan daripada mana dia nak dapat duit melalui durian runtuh? Sedangkan kalau dia nak guna melalui KPF, dia hanya menawarkan satu saham yang tidak boleh dijual. Bila saham yang tidak dijual, dia nak bagi kepada penoka macam mana? Macam mana dia nak bagi kepada penoka? Yang keduanya, yang saya nampak hanya satu kaedah dia. Kalaupun ada, iaitu dia menggunakan saham-saham yang dilupuskan oleh Felda. Felda dia lupuskan saham dia. Dan dalam dokumen ini jelas, jumlah yang dianggarkan lupusnya saham Felda itu bernilai 7.6 bilion. Saya beranggapan sebahagian daripada jumlah saham inilah yang akan digunakan untuk beri durian runtuh. Tapi barang diingat, itu saham itu 7.6 bilion itu sebenarnya tidak wajar sama sekali digunakan untuk beri durian runtuh kepada penoka. Sebab saham itulah sebenarnya satu backup kepada Felda. Selepas penyenaraian, Felda hanya beroleh pendapatan 508 juta sahaja. Sedangkan deposit kepada perbelanjaan Felda 1.5 bilion. Maka duit itulah, kalaupun duit itu ada, maka hanya cukup lebih kurang 4 tahun saja menanggung perbelanjaan Felda. Selepas itu Felda tak ada duit. Felda tidak ada wang sama sekali. Jadi wang itulah sebahagiannya digunakan untuk diagihkan kepada penoka dalam bentuk durian runtuh. Okey, saya baca statement daripada Datuk Ahmad Maslan. Proses penyenaraian, dan saya dapat maklumat berlaku satu penipuan sebagaimana yang kita duga. Apabila dia pergi jumpa penoka-penoka Felda melalui surat perkeliling yang dikeluarkan oleh pengurus, di mana mereka minta photostate IC, mereka minta photostate grant, tanah, ladang dan tanah rumah. Dengan konon ujar mereka, ini adalah proses durian runtuh. Rupa-rupanya ini merupakan satu muslihat untuk mereka memungut tanda tangan sekurang-kurangnya 100,000 tanda tangan daripada pencarum-pencarum KPF yang kebetulan sebahagiannya adalah penoka Felda, yang dijadikan sebagai satu referendum atau pungutan suara, di mana kalau mereka dapat 100,000 itu, mereka akan berhujah bahawa penoka Felda bersetuju dengan penyenaraian Felda Global Venture. Ini bagi saya satu penipuan yang ketara yang saya nak sebut dan tekankan pada hari ini. Peguam-peguam kita sedang meneliti semua dokumen-dokumen yang sedia ada, dan kita tidak teragak-agak untuk menyaman pihak-pihak terbabit, termasuk Tan Sri Isa Samad, termasuk Datuk Sabri Ahmad dan individu-individu yang terbabit menipu penoka dengan muslihat kononnya penoka akan mendapat durian runtuh. Jadi ini dokumen yang ada di sini. Saya nak sebut kepada rakan-rakan media, dokumen ini bukan dokumen tepi jalan. Secara terperinci diterangkan bagaimana proses atau plan penyenaraian mereka, yang bagi saya sangat jahat, sangat keji, tidak bermoral yang dilakukan oleh kerajaan Barisan Nasional. Dan saya nak nyatakan
di sini juga bahawa selain daripada saman yang kita akan kemukakan, oleh kerana mereka nak heret tanah Felda Plantation, okay, sebagai dia punya aset dia atau penyenaraian, sebab dia tak ada kekuatan. Bila tak ada kekuatan, mereka perlukan kekuatan dana-dana untuk dibawa masuk. Dan salah satu yang mereka jangka peroleh ialah tanah Felda Plantation seluas 360,000 hektar. Saya nak maklumkan di sini bahawa lawyer kita telah siap sedia untuk memfailkan satu lagi injaksi terhadap tanah Felda Plantation bagi memastikan tanah ini tidak boleh disenaraikan. Saya nak bagi tahu tanah ini tidak boleh disenaraikan, dan hujah di antara hujah terkuat kita ialah tanah ini sebenarnya di bawah Group Settlement Act 1960 yang dulunya dibentang oleh Tun Razak. Tanah adalah untuk dua sahaja. Satu untuk individu dan kedua untuk koperasi. So tanah ini telah dibuat estate. Bila estate, dia telah bercanggah dengan matlamat Felda ditubuhkan. Yang kedua lebih buruk lagi, sudahlah tanah itu tidak diagih kepada rakyat. Ini satu pengkhianatan. Pengkhianatan yang kedua yang dilakukan ialah dengan memajak tanah yang sepatutnya diberi kepada rakyat, dipajak pula kepada Felda Global Ventures selama 99 tahun. Maka ini hujah-hujah yang akan kita kemukakan untuk kita mengemukakan satu lagi injaksi kita di mahkamah dalam bulan Mac ini juga kita akan buat. Dan saya nak tekankan di sini bahawa dengan apa yang saya sebut di sini, kita sebenarnya sebagaimana YB Salahuddin sebut tadi, kita bukanlah nak kata kita menutup 100% pintu perbincangan. Tak. Kita sebenarnya bersikap rasional. Sebab itu, alternatif kita ialah kita telah umum sebelum ini, kita akan mengadakan satu convention yang dipanggil Convention Masa Depan Felda pada 22 April di Kuala Lumpur, di mana kita akan menjemput tokoh-tokoh politik, seluruh ahli-ahli parlimen, Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat, dan juga bekas-bekas pegawai-pegawai tinggi Felda dan tokoh-tokoh yang kita tahu mereka ini berperanan ketika Felda mula dibuka, termasuk Yang Berhormat Boleh Tengku Razali Hamzah dan mereka-mereka lain yang kita akan undang, supaya kita beroleh satu mekanisme bagaimana hala tuju atau masa depan Felda selepas daripada ini. Maknanya kita akan bincangkan dan lebih kurang melibatkan 1,000 peserta yang akan kita panggil. Kalau dia kata di sini kepentingan penokar melalui penyenaraian, kalau kita teliti senarai penyenaraian ini, struktur pemilikan saham, tidak ada penokar di sini. Ini yang kita peroleh. Tidak ada penokar di sini. Tetapi kita timbul tanda tanya, apakah yang dimaksudkan pelabur Bumiputera, MITI ini? Siapakah yang akan memiliki 393 juta unit saham? 393. Saya satu lagi, pekerja yang dikategorikan borang pingpong atau borang merah jambu ini, yang meraih lebih kurang 86 juta saham ini. Saya nak tembak, bukan nak tembak lah, saya nak sebut di sini. Tolong sebut siapa yang akan meraih keuntungan atau laba daripada penyenaraian ini. Saya tak nampak penokar akan memilikinya, selain daripada omong-omong yang mengatakan mereka dapat duit runtuh. Tetapi sebenarnya yang meraih keuntungan daripada penyenaraian ini adalah mereka yang beria-ia sangat supaya penyenaraian ini boleh dimuktamadkan. Saya tak mau sebut siapa, tapi tuan-tuan pun boleh tahu siapa yang beria sangat nak memuktamadkan pada bulan Jun ini, kan? Sebab itu saya cabar mereka umumkan siapa yang bakal menikmati ini semua, kan? Sebab ini bukti daripada carian yang kita buat tentang manusia-manusia inilah yang beria-ia sangat untuk menyenaraikan Felda Global Venture, sebagai satu bukti yang akan kita serahkan pada petang ini.